Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam terjah. Kita bertemu lagi dalam edisi Suara Rakyat Marhain untuk kita bicarakan isu lambakan premis dan juga penempatan warga asing yang semakin membimbangkan di seluruh negara kita. Dan hari ini bermulalah persidangan Dewan Rakyat untuk penggal yang baru. Jadi saya menyeru kepada seluruh wakil-wakil rakyat untuk bersuara dan membawa usul-usul berkaitan dengan lambakan warga asing yang semakin mengganggu, mengancam rakyat tempatan hari ini, terutamanya dalam isu premis perniagaan mereka yang menggunakan lesen Alibaba atas nama orang-orang tempatan yang dikahwini ataupun yang dipergunakan sebagai proksi mereka. Kerajaan harus sedar perkara ini. Benda dah berlaku sejak sekian lama dan masih gagal ditangani dengan betul. Kita tahu kerajaan senantiasa mengumumkan pengambilan pekerja-pekerja asing untuk bekerja di negara kita, tetapi kita hairan sehingga ke hari ini kita jarang mendengar kerajaan umum menghantar balik pekerja-pekerja asing yang sudah tamat tempoh. Sebab tu kita tak pelik bila ada je kerajaan baru umum 500,000, 1 juta pekerja Bangladesh diperlukan dalam sektor perladangan dan sebagainya. Tapi bila mereka dah habis kontrak 10 hingga 13 tahun mereka bekerja dalam negara ini, kita tak pernah dengar kerajaan umum, bulan ini seramai 2 juta pekerja asing yang tamat kontrak akan dihantar balik oleh majikan-majikan mereka. Kerajaan mengucapkan terima kasih. Ini kita mau dengar benda ini. Sekarang ni apa yang berlaku? Mereka yang bekerja di negara ini habis tempoh mereka tak balik. Ini kerajaan harus sedar, dan mereka gunakan duit yang mereka kumpul sejak mereka bekerja di negara ini yang keseluruhannya bernilai ratus ribu ringgit seorang yang mereka simpan setelah ditolak dengan overhead cost mereka setiap bulan. Dan mereka boleh membeli apa saja. Nak buka kedai, nak buka premis, nak buka apa saja, nak membayar imbuhan-imbuhan kepada mereka-mereka yang menguruskan keperluan untuk menjalankan perniagaan. Mereka boleh beli apa saja dalam negara kita, saudara. Sebab itu saya mahu 222 orang wakil rakyat yang berada dalam parlimen membicarakan perkara ini. Kita bukan menolak usaha kerajaan membawa masuk pekerja asing, tapi kita mahu kerajaan bertegas. Hari ini kegagalan berlaku dalam operasi terhadap warga asing. Kerana makin operasi dilakukan, rakyat melihat makin banyak premis warga asing ini tumbuh bagaikan cendawan lepas hujan di seluruh negara kita. Makin kerap operasi bersepadu dijalankan, makin banyak penempatan haram warga asing parti ini wujud dalam negara kita. Sebab itu kita melihat benda ini gagal. Selepas 60 tahun kita merdeka, gagal dan tidak membuahkan hasil. Kejayaan itu dipandang oleh rakyat sekiranya dulu ada 100 kedai dalam bandar itu. Bila buat operasi bersepadu, tinggal 50. Buat lagi tinggal 30. Buat lagi tinggal 10. Tu baru berjaya. Tapi hari ini rakyat seolah-olah ditipu dengan operasi-operasi yang dilakukan oleh pihak berkuasa. Dalam masa yang sama, hari ini tutup, esok buka, hari ini tangkap, esok lepas. Ini yang saya nak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengar suara rakyat. Kami tidak rela untuk terus menjadi mangsa, terus bersuara bagi menyatakan kebenaran terhadap perkara ini.
Kita tahu kerajaan ambil pekerja asing, tapi lambakan yang berada di negara kita ini yang tidak balik, yang mengganggu ketenteraman rakyat, kehidupan rakyat, semakin membimbangkan. Sebab itu kita menggesa kerajaan membatalkan operasi premis-premis yang dibuka secara menggunakan lesen Alibaba, tarik balik permit dan dakwa mereka-mereka yang memberi kebenaran menggunakan nama mereka, tidak kira dia buat bini ataupun sebagainya. Sebab ini semua modus operandi yang kerajaan dah tahu, tapi kenapa tidak bertindak? Kenapa biarkan rakyat seperti kami untuk terus bersuara untuk mempertahankan agama bangsa dan tanah air kita ini dari dijajah ekonomi oleh puak-puak warga asing, saudara. Sebab itu saya menggesa kerajaan menguatkuasakan pelbagai akta dan undang-undang kecil yang harus diambil perhatian dalam isu buruh-buruh asing yang tidak balik kemudian berkahwin dengan rakyat Malaysia, bertujuan untuk menggunakan nama IC untuk membuat lesen perniagaan SSM dan kemudian mendaftar akaun bank dan membuka premis dengan pihak berkuasa tempatan. Pendaftaran online dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia perlu dikaji apabila wanita-wanita tempatan yang dah berumur 70, 80 tahun tiba-tiba selama hidup tak pernah menjalankan perniagaan, tiba-tiba nak buka kedai runcit, nak buka restoran, nak buka hardware, nak buka berbagai-bagai lagi premis dengan menggunakan suami kontrak mereka, warga Pakistan, warga Bangla, warga Rohingya, warga Indonesia, warga Thailand, warga Kamboja dan segala-galanya. Sebab itu kita mahu kerajaan tolong selamatkan negara ini. Jangan biarkan kami rakyat Marhain terus memberontak. Kami melihat apa yang berlaku di bawah. Dan kerajaan perlu bertegas bila majikan-majikan yang dah ambil pekerja asing ni 1,000 orang, dia mesti hantar balik 1,000 orang ni ke negara asal masing-masing. Kena tegas, undang-undang itu perlu mendenda, menghukum majikan-majikan yang gagal untuk menghantar balik pekerja-pekerja asing mereka. Bila mereka gagal, inilah yang menyebabkan pekerja-pekerja asing bertebaran di atas muka bumi Malaysia ini untuk membuka premis-premis perniagaan. Sebab mereka dah bekerja 10 tahun, dah ada duit ratusan ribu mereka buka. Dan sekarang ni kita dapat lihat mereka kontrol seluruh negara utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak, dan rakyat akhirnya merempat di bumi sendiri, saudara. Sebab itu tolong bawa usul, tolong kaji balik undang-undang buruh berkahwin dengan rakyat tempatan, undang-undang majikan tidak hantar balik pekerja asing, undang-undang membenarkan warga asing yang masuk secara haram dengan ini kemudian membuka kedai premis untuk berniaga dengan sewenang-wenangnya tanpa ada tindakan. Walaupun ada operasi, mereka boleh hidu dan boleh tutup kedai, boleh lari menyorok, boleh apa. Dan kerajaan perlu bertegas mengambil tindakan terhadap perkara. Jika tidak, rakyat akan terus bersuara kerana kita sayangkan negara, sayangkan tanah air kita, dan kita tidak mahu masa depan anak cucu kita akan datang akhirnya diperkotak-katikkan. Mereka yang datang ke negara ini sebagai buruh, sebagai kuli, mereka harus balik sebagai kuli, bukan datang sebagai buruh kemudian balik sebagai toki. Mereka boleh datang sini bekerja menjadi buruh, tetapi bukan menjadi toki dengan membuka kedai-kedai, premis-premis perniagaan dan mengaut keuntungan kekayaan. Akhirnya rakyat sendiri menjadi kuli kepada puak-puak warga asing ini.